Okey, tak apa, tak apa. Dia betul ke nama Datuk Mo? Okey, kita apa cikgu? Saya akan betulkan, Okey, tak apa. Betul kan? Ya. Aha. Kita nak mula pukul berapa ya? Dah Kita sikit lagi, 1 minit je, Tok. Ya. Saya diberi tahu oleh Puan Rana, saya sebagai moderator untuk Itulah saya dah program ini. cakap dengan dia, saya kata sepatutnya saya yang moderator, Datuk yang Dah. Yang ni ikut. Saya esok. Oh, Pagi ni ya. saya untuk esok. Jadi pagi ni Tuan sebagai penceramah ataupun orang penting. Ya, saya sebagai jadi saya mungkin nak tahu sikit sebanyak. Tapi kita dah on ke ni? Dah on ke? Dah on dah, Datuk. Dah on dah. Dah on dah. Kita boleh santai je, tak apa. Kita bukan ada formal pun. Ya. Kita santai je dan semua pelajar-pelajar pun dah ada, murid-murid pun dah ada, dah saya tengok dalam 30 kot. 29 ya. Cikgu, mana cikgu tadi? Kalau boleh kita nak mula dah ni sebab dah 10.30 dah. Yes. Okey, dah kita mula juga Mula. Mula. Okey. Okey, boleh mula. 30 orang ya, dah lebih kurang tu Cik Aziz. Okey, tak apa. Kita boleh mula sekarang cikgu. Ya boleh. Terima kasih Tuan. Tuan siapa ya? Yang berbahagia Datuk. Yeah. Cuma tadi saya diberi oleh mungkin salah ke tak tahulah nama. Minta maaf Datuk. Datuk kena perkenalkan diri dulu. Saya betulkan. InsyaAllah saya betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati guru besar sekolah kebangsaan Raja Purbang Mazwin, Kuala Kangsar dan serta guru-guru anak-anak sekalian. Yang saya hormati Tuan Speaker kita, Tuan Muhammad Yazid bin Abdul Wahab, Kaunselor Daerah Kuala Kangsar. Dan kalau ada sini mungkin juga ibu bapa yang ada. Tapi saya lebih fokus kepada anak-anak Saya cikgu saya asal guru. Memang saya tetap berguru. Saya sebenarnya guru dan guru sekolah dulu dan pernah bekerja di Kementerian Pendidikan sebagai sektor dan juga pernah menjadi ketua sektor pendidikan di Jawatan Penjara Malaysia dan juga bekas pengarah universiti. Jadi saya sekarang telah bergasal daripada Tuan Kuasa. Boleh saya interact sekejap lah, tak berapa dengar. Dia macam lompat-lompat. Kalau boleh minta Muhammad Solehin, siapa lain yang lain tu tutup mic. Muhammad Solihul Faizin. Boleh tutup. Muhammad Solehin. Okey. Tutup mic dulu. Okey, dia lompat-lompat. Kalau ada tu mungkin dia kacau lah kalau dia buka on yang lain. Okey. Baik, sekali saya cakap kembali Saya Cikgu Muhammad Cikgu Muhammad Umbaid bin Ismail. Saya asalnya guru dan juga kaunselor sekolah dan pernah bekerja di Kementerian Pendidikan sebagai ketua sektor dan juga di Jawatan Penjara Malaysia sebagai ketua sektor pendidikan dan juga pengarah Open University. Itu pengalaman saya lah. Baik, jadi saya sebenarnya salah seorang daripada AJK Pertubuhan Rakan Komuniti Perak, Pendidikan Perak. Bersama-sama dengan yang bahagia Datin Norma Hanum sebagai pengurusi kita. Dan saya harap mungkin pagi ni Datin ada Datin? Ada Datin pagi ni? Tak ada. Okey, tak apa. Tak ada, tak apa. Jadi kita diberi masa selama 30 minit Cikgu Wahab Cikgu Yazid dan saya harap pagi ni murid-murid sekalian akan dapat memberikan kerjasama ataupun dapat terlibat secara langsung dalam program ini. Dan sebelum tu saya ingin beritahu tentang sejarah ataupun sedikit latar belakang tentang penceramah kita ataupun kaunselor kita. Beliau ialah Encik Muhammad Yazid bin Abdul Wahab, kaunselor pendidikan daerah pendidikan Kuala Kangsar, dan saya dapati dan saya tengok beliau ni seorang yang sangat berwibawa daripada pengalaman beliau dalam TV pendidikan, dalam TV didik dan sebagainya, dan juga dalam sejarah-sejarah beliau memberikan ceramah kepada guru-guru dan ke KPM. Jadi saya ingat kita bertuah pagi ni kerana kita mendapat seorang kaunselor yang hebat. Dan anak-anak sekalian, pagi ni cuba ambil peluang yang terbaik ini untuk berkongsi dengan beliau kerana beliau dapat memberikan atau kita berkongsi mana-mana yang terbaik. Jadi saya ingat saya tak buang masa lagi dengan ini saya dengan cara sukacitanya berjumpa dan silakan Tuan Yazid bin Abdul Wahab, kaunselor daerah Kuala Kangsar, untuk meneruskan perbincangan ataupun santai kita dengan anak sekalian. Silakan cikgu.
Ya cikgu silakan. Okey, bunga selasih di Filis-Filis. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia Datuk Muhammad Ombaik ya. Yang saya hormati barisan cikgu-cikgu yang ada di dalam ni. Guru besar tak ada Cikgu Norimah Tak silap saya tadi nampak sekejap akaun GB, tapi rasa macam GB ada dekat rumah sebelah. Rumah sebelah kan. Ya, guru ibu bapa. Okey, yang berusia, cikgu-cikgu yang berada di sini dan seterusnya para pelajar ataupun murid-murid tahun 4 SK Raja Perempuan Mazwin daerah Kuala Kangsar. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berbahagia semua peserta-peserta kursus yang kita laksanakan pada pagi ini, iaitu motivasi untuk belajar bagi pengukuhan sosio emosi murid yang diadakan oleh peneraju utamanya pada program kali ini ialah PRKPP ataupun Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Okey, pelajar-pelajar ataupun murid-murid semua pernah dengar tak PRKPP? Tak pernah dengar kan? Ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang baru dah pernah dengar ataupun tengok surat ke ataupun apa saja mungkin guru besar sebut ke ataupun cikgu-cikgu sebut. Iaitu satu pertubuhan NGO sebenarnya. Murid-murid semua tahu tak NGO tu apa? Tahu kan? Ada yang tak tahu? Ni pelajar-pelajar tahun 4 ni kena tahu tu. NGO ini ialah pertubuhan bukan kerajaan. Apakah peranan PRKPP ini anak-anak semua? Adalah antaranya membantu anak-anak memajukan dunia pendidikan yang sekarang ini mengalami satu daripada kekangan ataupun masalah yang begitu besar yang dihadapi oleh seluruh pelajar di tanah air kita kerana pandemik COVID-19 ini. Kita sedia maklum bahawa sekarang ini semua pelajar terpaksa melalui PDPR. Sebelum ini kita tak pernah dengar apakah itu istilah PDPR. Tetapi kali ini ianya sangat sinonim dengan kehidupan kita setiap hari. Betul tak cikgu PDPR. Zaman cikgu sebelum ni mengajar di mana, berapa puluh tahun pengalaman mengajar, pernah dengar ke istilah PDPR? Tahun lepas lah baru mula dengar. Tahun lepas lah baru mula dengar istilah PDPR kan. Sebelum ni kita PDP je. Ataupun pembelajaran bilik darjah dia dulu kan. Inilah dia. Jadi anak-anak sekalian, kita ucapkan selamat datang juga. Saya nampak di sini yang berbahagia Datin Norma Hanum bin Datuk Ibrahim ada bersama-sama dengan kita di dalam rumah kita motivasi ini. Kita bagi peluang sikit kepada yang berbahagia Datin untuk say hi. Assalamualaikum, bagi salam ke? Buka mic yang berbahagia yang berbahagia Datin. Mana dia tadi? Dah tak ada. Ada tak? Macam dah hilang. Oh, dah hilang ya. Macam dah hilang pula. Tak apa. Tadi dia nampak tadi orang kuat PRKPP merupakan pengerusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Jadi untuk pengetahuan yang berbahagia Datuk, saya pun baru tahu ada pertubuhan ni. Jadi bukanlah murid-murid dia tak tahu kan. Saya pun baru tahu sebenarnya. Jadi saya sangat teruja dan sangat rasa berbanggalah kerana dipilih dan juga dapat menyertai bersama-sama dengan program ini.
Saya nampak tadi Dr. Ismail pun ada ya, yang berbahagia doktor pun ada. Ada bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah ya. Cik Yazid, dah nampak Datin Cik Yazid? Adalah, okey. Kita nampak dah yang berbahagia Datin. Datin Norma Hanum. Boleh yang berbahagia Datin ucapkan salam kepada murid-murid kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha ya, Tuan Yazid yang bersama sebagai penceramah undangan mengenai anak-anak kita. Dan ada guru juga saya yakin bersama, dan saya nampak Datuk Umbat ada lepas daripada PRKPP dan Cik Puan Narimah ya. Lawa pun orangnya. Saya Aziz pun handsome. Dan anak-anak yang dikasih sekalian, cucu lah sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab semua anak-anak semua buka mic sekejap jawab. Tak apa, kita santai-santai. Okey, riuh tu puji tu. Dia macam tengok apakah motivasi kita. Dah pandai dah. Bila orang beri salam, kena jawab. Kena jawab. Tapi dia riuh sikit lah Datin. Macam last jugalah. Riuh sikit. Itulah tu yang seronok tu. Saya rasa okey, semua murid-murid semua say thank you kepada yang berbahagia Datin. Say thank you. Thank you Datin. Thank you Datin. Ya, macam itulah ya. Most welcome. Alhamdulillah anak-anak ya. Pertama saya nak bagi pihak NGOs kami, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yazid ya, yang telah sudi mengambil masa pagi ni. Pagi ni rehat kena buat kerja sikit ya. Tak ada. Biasa tu Datin. Anak-anak biasa kita. Tu. Alhamdulillah. Dan Cikgu Rimah juga sama. Lagi saya tak nampak lain, saya nampak anak-anak lah. Jadi yalah, anak-anak hari ni ya, nenek ni sebenarnya nenek ya. Nak sembang-sembang dengan cucu semua. Hari ni saya nak ucap tahniah. Berani masuk dalam online, nampak muka semua nak cakap dengan kami. Dengan cikgu dah biasa kan. Tapi hari ni semua pelajar bertuah ya. Kita bersama dah nak sembang-sembang pagi ni. Dengar juga sikit-sikit cerita daripada daripada Tuan Yazid ya. Tuan Yazid bukan nak ceramah pun, dia nak cerita. Ada, ya betul. Nak cerita-cerita pagi-pagi ni ya. Suka tak dengar cerita? Suka? Nama dia pun dah tutup phone. Dah tutup, tak apa nanti. Saya yakin semua dia dah biasa tu. Cerita ya. Cerita-cerita yang boleh membimbing anak-anak menjadi orang yang baik. Pada saya yang penting sekali baik. Bila kita baik, kita mesti sudah tentu ada sifat rajin, tanggungjawab, berusaha. Itu orang baik lah. Ya, nanti Tuan Yazid akan ceritakan. Kita bukan saja nak pandai, tapi nak baik ya. Ramai orang pandai yang rompak bank tu orang pandai. Tapi kita tak nak jadi macam tu ya. Bukan orang bodoh yang merompak dan boleh melakukan jenayah yang hebat-hebat. Mereka tu semua pandai tetapi tak baik. Hari ni saya rasa anak-anak bertuah, Tuan Yazid akan cerita macam-macam. Tapi saya nak beritahu anak-anak, kalau nak baik kita kena belajar bersungguh-sungguh. Sekarang ni kita belajar dalam cara yang istimewa. Satu dunia, bukan anak-anak saja di sekolah Bainun, perempuan Bainun yang belajar cara online ya. Satu dunia. Opah Datin pun sini masih belajar. Saya belajar psikologi. Umur saya 75 tahun. Saya belajar lagi. Saya belajar online. Dia penat lah nak pakai komputer dan sebagainya. Tapi usaha ya. Kita nak pandai, tak ada jalan lain, usaha. Dan bagi cerita online ni bukan kita saja. Satu dunia pelajar belajar dalam online ya. Sekolah lain pun sekolah Kuala Kangsar, sekolah di Ipoh, sekolah di Gerik, sekolah di Kuala Lumpur, semua macam anak-anak.
Jadi anak-anak tak payah rasa stres. Saya yakin anak-anak suka dengan iPad. Kalau saya tengok cucu saya pagi lagi dah buka kartun. Tapi kita ada masa untuk belajar dulu belah petang. Minta dekat mak iPad, boleh tengok apa saja. Tapi yang penting sekali, tidak ada satu-satu kejayaan tanpa usaha. Ya, betul. Sikit je cerita saya nak kabarkan anak-anak. Kita belajar ni satu untuk diri kita, kedua untuk ibu bapa kita, betul negara kita, ya. Guru kita. Ingat ya, kita sayang mak bapa. Saya yakin semua anak-anak sayang mak bapa. Jadi bila makin lama mak bapa tua, kita makin lama makin besar. Bila kita besar, kita dah ada kerja yang baik, kita boleh jaga mak bapak kita masa mereka tua. Macam mereka jaga awak masa kecil. Kita kena ada satu tujuan, satu hala. Apa dia? Kenapa kita kena belajar sungguh-sungguh ni? Kenapa cikgu selalu kata belajar. Sebab kita bila besar nanti, kita ada tanggungjawab pada ibu bapa, pada negara. Ya, jadilah orang-orang yang dibanggakan oleh di dunia dan di akhirat, ya. Jadi alhamdulillah saya ada dengarlah dengan baik-baik. Lain kali kita buat program lain kita bersama. Dan nak buat esei lah, pertandingan dalam COVID ni apa nak buat, kita akan bagi hadiah, kita akan bagi sijil. Jadi anak-anak jangan tak nak buka Google Meet lagi. Lain kali kita buat lagi, ya. Kita buat lagi. Hari ni peluang mendengar Tuan Zaid, ya, Pakcik Zaid untuk bercerita tentang Yazid bagaimana nak jadi nak menggunakan pelajaran dalam online sebaik mungkin. Jadi terima kasih lagi bagi pihak NGO kami, ya. Dan Tuan Yazid, selalu ambil Zaid pula. Tuan Yazid daripada PPD Kuala Kangsar, ya. Salam saya kepada Tuan Tuan Sapuan, ya. Seorang pegawai pendidikan yang hebat, yang yang prihatin, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Terima kasih cikgu yang ada, yang telah membawa anak-anak kita bersama, ya. Dan Datuk Umbat, thank you juga bersama, ya. Okey, silakan Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datin Norma Hanum binti Datuk Ibrahim, ya, yang merupakan orang kuat pengerusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Jadi anak-anak dah dengar tadi, ya, bagaimana pesan opah sebenarnya tu. Pesan opah yang begitu menusuk ke jiwa sebenarnya. Kalau kita dengar, ya, bila orang kata orang yang lebih tua daripada kita ni bercakap, kita rasa tu, macam saya tadi terasa tersusuk ke dalam jiwa saya, pula rasa macam bersemangat untuk bersama-sama dengan orang kata pertubuhan ini dan untuk menyampaikan apa yang sepatutnya kita ada sedikit ini untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak semua, kan. Okey, terima kasih juga kepada Datuk Umbai tadi memperkenalkan saya dah bagi tahu awal-awal tadi dengan Prof Hana. Saya kata sepatutnya Datuk Umbai lah panelis ataupun penceramah, saya ni moderator je tarafnya. Saya katakan. Okey. Dan terima kasih pada Cikgu Narimah jugalah kerana menjadi teknikal dan pengendali teknikal kita untuk rumah yang ni. Kita ada 3 rumah tau, anak-anak murid-murid semua, anak-anak semua. Ada 3 rumah ni, mak ayah dengan satu rumah lain dan satu lagi dengan guru-guru juga satu rumah lain. Okey, yang seterusnya saya menyampaikan salam lah daripada kita pegawai pendidikan daerah Kuala Kangsar, iaitu yang berusia Encik Safwan bin Haji Rabai, kepada khususnya kepada yang berbahagia Datin, dan juga kepada moderator kita yang berbahagia Datuk, dan kepada cikgu-cikgu juga, seterusnya kepada anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, saya memetik baliklah kata tadi yang berbahagia Datin kata, kita pagi ni sekejap je pun, bukan lama, kan. Saya biasa kalau ceramah, kalau dekat TV je pun setengah jam.
Boleh tengok saya dah kemunculan saya dah kali kelima dah sebenarnya di dalam Didik TV KPM ni. Hari yang paling terkininya hari Selasa yang baru ni, iaitu pada pukul 6.30 petang. Saya bersama-sama boleh ditonton dalam saluran, kalau Astro-nya 147. Kalau My TV-nya 107. Boleh tengok nanti. InsyaAllah hari Selasa depan ni pun kalau tak ada aral apa-apa, giliran saya lagi. Hari Selasa depan ni. Dan sepatutnya hari ni pun saya ada rakaman tu. Tapi saya tangguh dulu sebab kerana mengutamakan satu program yang pada saya maha hebat ini. Ya, tahniahlah kepada yang berbahagia Datin dan juga yang berbahagia Datuk, ya. Walaupun dah orang kata menjangkau usia yang sebegini, tetapi anak-anak, murid-murid semua lihatlah betapa kesungguhan. Inilah orang kata antara panglima-panglima sebenarnya yang menerajui di belakang tabir, wira yang tidak didendang sebenarnya, ya. Orang-orang macam yang berbahagia Datin ni, ya, yang begitu tulus sekali perjuangan dia di dalam membantu pendidikan, khususnya pada waktu sekarang ni. Saya ada buat satu YouTube tentang bunuh diri, betapa sampai ke tahap membunuh diri pun dah meningkat sejak kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Jadi anak-anak semua, apa sebenarnya kita kena ambil, ya, daripada apa yang berlaku ini? Kita terpaksa PDPR, terpaksa menggunakan kaedah online ini. Kita kena ingat satu saja, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, semua Muslim agaknya kat sini kan, yang dia ni sangat, orang kata, membuat sesuatu ketetapan, ketentuan itu ada besar hikmahnya. Itu anak-anak kena tengok. Kerana apa? Contohnya sekarang ini, kita dilanda pandemik COVID-19. Tetapi kita ada kemampuan untuk melaksanakan PDP juga walaupun tak ada datang ke sekolah, tak ada sesi PDP bersemuka. PDP tetap berjalan melalui online PDPR ataupun menggunakan modul ataupun menggunakan apa saja kaedah yang telah pun ditetapkan oleh setiap pejabat pendidikan daerah, pejabat pendidikan di seluruh Malaysia ini. Ada kaedah dia. Bukannya Google Meet saja, bukan Zoom saja, bukan saja menggunakan Telegram saja, tapi dia ada pelbagai kaedah. Kalau nak tahu ada dijelaskan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita. Tetapi ada hikmahnya anak-anak semua. Dengar Pak Yazid nak cakap. Yang berbahagia Datin, saya biasa membahasakan diri saya ni Pak Yazid. Kalau dalam ceramah-ceramah motivasi, ya. Memang saya dah berceramah dah seluruh mana dah, saya tak tahulah pergi mata-kata kan. Saya pergi dulu kini dan selamanya memberikan ceramah motivasi kepada seluruh pelajar-pelajar. Itulah saya rasa sumbangan yang boleh saya bagi, ya, untuk cari pahala untuk hari alam yang lain nanti, alam akhirat saya. Jadi anak-anak semua, kalau kita tengok, katakanlah pandemik COVID-19 ini berlaku zaman P. Ramlee dulu. Zaman arwah ataupun Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Macam mana kita? Bayangkan, ini hikmah dia. Maksudnya Allah buat satu tu dah cantik dah. Ada ujian dia, tetapi dia tahu, dia dah tahu bahawasanya memang kita mampu untuk menghadapi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu ujian kepada kita, bermakna dia dah tahu kita mampu untuk menghadapinya. Kalau kita sengaja nak bunuh diri contohnya, itu sengaja kita menafikan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak buat COVID ini pada zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dulu? Contohnya, kenapa dia tak buat waktu tu? Kalau waktu tu Cikgu Izzat agak macam mana nak buat online ni, nak buat Google Meet, betul tak? Tak ada apa kan waktu tu. Tetapi dijadikannya apa tu, wabak tu pada ketika ini. Dia tahu kita mampu untuk menghadapinya. Sebab itulah anak-anak, jangan kita nafikan
apa saja, walaupun PDPR, jangan kita nafikan PDPR itu, kita tak nak belajar, kita buat alasan. Sebenarnya bila Allah SWT telah bagi ujian, musibah, ketentuan itu, bermakna dia tahu kita mampu untuk menghadapinya dan dia nak kita buat seperti mana yang sepatutnya. Itu dia anak-anak, serius sikit Pak Yazid. Tapi Pak Yazid tak nampak tadi PowerPoint yang Pak Yazid bagi tu, mana entah. Cikgu Narimah, PowerPoint. PowerPoint tu macam panduan saja sebenarnya, saja-saja. Okey, saya present ya. Bisa celak. Ya. Yang berbahagia Datuk, ya. Ini kita sebenarnya tak cukup masa, kita ada beri masa sampai pukul 11. Jadi boleh tak saya ingat bagi peluang kepada kanak-kanak untuk cakap seorang dua lah sebelum kita. Okey, memang. Jadi tak apa, yang PowerPoint tu boleh tunjukkan saja yang mula-mula. Okey, saya mula. Ya. Boleh. Saya suka gambar yang mula-mula tu. Untuk memberi respon kepada anak-anak semua bahawa Pak Yazid ni sangat suka kartun. Tengok tu, santai Pak Yazid. Setiap slot Pak Yazid namanya Spy. Spy itu apa anak-anak? Santai Pak Yazid. Kekal sihat dan bersemangat. Tengok kartun apa tu? Pak Yazid dan kartun. Jadi sekarang ni anak-anak jangan takut untuk bercakap dengan Pak Yazid dan juga kepada yang berbahagia Datuk. Tengok ya, saya tak nak teruskan slide itu. Kekalkan slide yang pertama. Alright. Okey. Jadi sekarang ni boleh tak saya nak anak-anak tadi anak yang bernama Bashir. Bashir. Cuba Bashir luahkan sedikit apa rasa Bashir setelah mengalami orang kata mengikuti PDPR ni. Datuk pun boleh campur sekali lah. Ya. Okey, silakan. Anak Bashir, nama Bashir. Bashir. Ataupun nama skrin dia Mio Mubarak, dia kata nama ayahnya tadi. Nama glamour lah tu. Okey, silakan Ahli Bashir. Kita Bashir, dah dengar apa boleh pandangan cakap Bashir. Apa rasa Bashir rasa macam mana sejak PDPR ni? Seronok ke tak? Bosan sikit. Bosan sikit Datuk. Ya, bosan. Kenapa bosan tu Nasir? Apa sebab bosan tu? Boleh beritahu kami tak apa sebab Nasir bosan tu? Tak ada kawan ke ataupun tak ada teman ke ataupun apa? Ya. Tak boleh main dekat luar dia kata Datuk. Yelah kan. Dah difahamkan sekarang ni musim Covid kan. Kalau main kat luar. Cikgu Norimah boleh pergi ke slide nombor 5 tu, ada saya buat. Slide nombor 5. Okey, yang tu penjarakan. Ini dia. Bashir ya. Sekarang ini kita terpaksa membuat penjarakan sosial. Kerana dengan cara ini saja kita mampu untuk menang dengan serangan Covid. Itu sebabnya sekarang ni memang kita bosan. Pak Yazid pun bosan. Tak dapat minum kedai mamak. Yang berbahagia Datuk pun memang bosan sebenarnya. Nak tanya adik Bashir. Di rumah tu dengan siapa? Berapa orang adik-adik Bashir sebenarnya kat rumah? Di rumah. Ada berapa orang adik-adik? Ada adik tak? Ada abang tak? Ada kakak tak? Cuba beritahu kami. 4 adik-beradik. Ramai tu, seronok tu. Tapi ramai-ramai tu apa Bashir buat adik-beradik? Ramai-ramai tu apa buat? Tak bermain-main ke ataupun berbincang ke ataupun apa-apalah untuk hilangkan bosan tu. Ni Bashir ni siapa ni? Abang ke adik ni? Abang. Abang ada adik-adik lagi kan? Adik ada berapa orang lagi? 3. Adik-adik Bashir ada berapa orang? Dah sekolah ke atau masih lagi kecil? Seorang adik kecil lagi. Yang lagi yang lain? Yang sebesar ada tak? Yang sekolah macam darjah 1 ke darjah 2 ada tak? Yang darjah 2 jadi. Jadi macam mana apa ni Nasir buat dengan adik yang darjah 2 tu? Selalu berbincang, bermain-main tak? Ataupun berbincang tentang PDPR tak? Macam mana? Selalu tak berbincang dengan bermain? Mungkin Pak Yazid nak tambah sikit macam mana bermain tu? Dia sekarang ni bila kita tak dapat keluar tu Datuk sebenarnya. Jiran saya sendiri pun macam tu kan.
Bila kita tak dapat nak berada main di luar, dia main dalam rumah dia lain. Betul. Itu sebenarnya Jadi kebosanan memang. Tadi saya nak ni juga Datuk, saya nak juga respon daripada tadi ada anak kawan saya tadi. Anak kawan saya boleh buka kamera tak? Ya, silakan. Yang seorang lagi tadi. Nama apa ya? Nama apa anak tu? Silakan cakap. Boleh kita offkan paparan PowerPoint Cikgu Nurul? Dia nampak ramai sikit. Ni dia Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Okey, Muhammad Aiman, macam mana perasaan? Ada bosan sikit. Muhammad Aiman, macam mana? Okey, bosan ya? Ya, Aiman. Silakan Aiman. Silakan. Tapi dapat berjumpa dengan kawan dan buat aktiviti di padang. Ya betul. Memang itu antara luahannya Datuk sebenarnya mereka ni. Inilah orang kata jiwa kanak-kanak. Okey. Maksudnya rasa macam tak seronok tinggal di rumah sebab tak bermain dengan kawan ya? Gitu ya? Maksudnya kena tak ada seorang je, tak ada adik. Tak ada adik, seorang rumah ya. Jadi nakkan kawan-kawan bermain lah. Ya. Okey. Jadi apa yang Aiman buat kalau macam tu? Ya Man, apa yang Man buat kalau macam tu? Di rumah aja, sekena apa Man buat untuk mengatasi tu? Man keluar juga ke atau macam mana? TV. Tengok TV ada lah. Tengok TV dengan siapa? Dengan mak Ada juga dekat depan. Ada juga. Ya. Ada juga Tak apa, mak baik kan, mak rajin masak. Mak ada, tak apa, mak teman. Okey, kita pergi pada Muhammad Rifdi. Bukan Muhammad Rifdi saja. Rifdi bin Muhammad. Buka mic, cakap sikit. Ya, adik Rifdi ya. Silakan Rifdi. Okey, apa perasaan adik Rifdi sepanjang PDPR? Bosan. Memang betul lah Datuk. Ya lah. Okey. Bosan nampaknya tu Cik Aziz, nampaknya semua anak kita ni bosan kan, kat rumah. Jadi nampaknya mereka perlukan jalan keluar lah tu kan, macam mana tu mereka bosan. Supaya mereka dapat retention, dapat rasa gembira balik macam dulu-dulu kan. Okey Cik Aziz, kita dah sampai masanya. Okey. Terima kasih. Cik Aziz bagi sedikit rumusan lah sebelum kita tamatkan sesi ni. Silakan Cik Aziz. Okey, terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk ya. Saya nak bagi petua 5 je sebenarnya kepada anak-anak semua. Ini saya biasa bagi di dalam ceramah-ceramah motivasi saya lah. Petua 5 anak-anak ingat. Saya tak ada dah tunjuk paparan tu, tak payah tunjuk PowerPoint. Kalau boleh catat lah. Catatlah kalau boleh anak-anak catat semua. Kalau petua 5 ini ialah petua yang untuk berjaya. Kita kena ingat nak berjaya bukan mudah tapi not impossible. Faham tak? Nak berjaya bukan mudah lah tetapi tak mustahil. Iaitu yang pertama sekali anak-anak, petua yang pertama, berkawan dengan orang yang nak berjaya. Kena ingat, walaupun dalam keadaan kita sekarang ini terpaksa PDPR apa semua, jangan kita ikut orang yang tak nak mengikuti PDPR. Aku malas lah, aku tak naklah join kelas hari ni. Jangan. Kalau kita nak berjaya, kita kena ikut orang yang nak berjaya, orang yang sama. Sebab tu kalau orang nak merompak, kalau dia kawan dengan orang pergi masjid, dia tak jadilah. Itu terbalik dia. Kan? Yang kedua anak-anak, ya, petua nak berjaya ni, petua 5 ni, yang keduanya, belajar daripada orang yang dah berjaya. Kita tengok abang-abang, kakak-kakak kita yang dalam SPM baru ni, SPM tahun lepas, ataupun tahun ni lah yang sebenarnya, di examnya. Tetapi tengok macam mana keputusan yang mereka dapat, kita sangat berbangga. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, mereka berjaya menghasilkan satu keputusan yang sangat baik, terbaik dalam masa 5 tahun. Itu anak-anak.
belajar daripada orang yang berjaya. Yang ketiga, saya namakan drive. Saya buat mnemonik ni, BBDIB. Drive, iaitu semangat yang tinggi. Anak-anak, petua 5 yang ketiga ialah semangat yang tinggi. Kena ingat, orang lain ada 2 mata, kita pun ada 2 mata. Orang lain ada 2 telinga, kita pun ada 2 telinga. Kenapa orang lain boleh berjaya, kita tak boleh berjaya? Itu semangat kena sentiasa kuat. Sepatutnya semangat tak pernah pudar. Yang ada hanya letih, mungkin lesu, penat, itu saja. Tak boleh ada bosan. Yang keempat, petuanya ialah istiqamah. Apa saja, kata Nabi, ibadat ni biar buat sikit pun. Betul tak yang berbahagia Datin? Buat sikit pun tak apa. Janji istiqamah. Apa maksud istiqamah anak-anak? Sentiasa kekal buat. Sabar je. Buat sikit-sikit. Nabi tak bangga dengan solat sepanjang malam. Tak ada. Nabi kata dapat 2 rakaat pun tak apa. Tapi istiqamah sepanjang hidup dia buat. Contohnya. Itu yang keempat. Dan yang kelima anak-anak ialah petuanya ialah berdikari. Ini yang nak cakap ni. Dalam keadaan sekarang, kita anak-anak tak boleh orang kata menyerah kalah. Kita kena tanamkan dalam jiwa kita yang kita nak menang. Jadi nak menang macam mana anak-anak? Kenalah berdikari. Contohnya sekarang ni, ceramah tak boleh dibuat bersemuka. Kita buat cara macam ni. Jadi tahniah kepada PRKPP. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Itu saja. Terima kasih Pak Yazid. Saya ingat Pak Yazid hari ni kalau beri masa panjang lagi mau lagi Kalau 2 jam tak berhenti tu. So, saya ingat Pak Yazid seorang yang sangat bertenaga lah. Terima kasih daripada kami Pak Yazid. Jadi sebelum saya tutup, saya membuat sedikit rumusan daripada tadi awal daripada pihak Datin cakap tadi. Mana Datin ataupun nenek kita tadi. Upah. Nenek lah upah ya. Biar panggil upah ya. Upah memberitahu tadi kepada anak-anak sekalian. Pertama sekali ialah kita kena jadi orang yang baik-baik kan. Jadi anak-anak yang baik-baik, jadi manusia yang baik-baik. Kemudian kata apa lagi, kita kena belajar sungguh-sungguh sebab hari ini seluruh dunia belajar dengan cara yang PDPR. Malaikat kita bukan Malaysia, seluruh dunia belajar dengan cara online dan kita sebenarnya antara negara yang terlibat samalah untuk online. Yang ketiga kata belajar ini tak kira usia dengan upah dah 75 tahun. Belajar dekat universiti lagi mengambil bachelor psikologi. Jadi apa kata anak-anak sekalian kena ikut orang yang lama-lama, upah ayah kita dan tidak ada satu kejayaan tanpa usaha. Kita kena usaha, memang hari cabaran. Saya dulu pun belajar dulu dengan pelita ayam Datuk Yazid Saya dulu kecil-kecil dulu belajar pelita ayam. Tak pernah belajar dengan elektrik ni. Memang bermula dengan kesusahan yang amat sangat. Dan kita belajar untuk kebahagiaan diri sendiri, mak bapak, keluarga dan negara. Jadi dia kata jaga mak bapak ingat tu. Penting tu jaga mak bapak. Sebab satu hari mak bapak kita dah tua dan kita lah anak-anak akan menjaga mereka, beri mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan satu lagi ialah kita kena sabar dengan ujian-ujian Allah yang kita berikan. Dan akhir sekali apa yang kata-kata daripada Pak Aziz tadi memberikan 5 petua kepada kita. Yang pertama ialah berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang hebat, orang yang positif Yang kedua kita kena belajar dengan orang yang berjaya. Kakak-kakak kita ataupun pak saudara kita berjaya, belajar dengan mereka. Yang ketiga, semangat kena tinggi. Semangat kena tinggi walaupun kita susah kita dalam keadaan yang macam, tapi jangan kecewa, jangan cepat kita jatuh. Dan yang keempat ialah istiqamah, maksudnya sentiasa kekal dan sabar sepanjang masa. InsyaAllah Allah akan sama kita. Akhir sekali kita kena sentiasa berdikari. Pak Yazid Jadi 5 tip ini saya ingat anak sekalian kita ambil dari Pak Yazid dan jadi daripada upah tadi kita sama-sama lah. Anak-anak masih muda, masih jauh lagi untuk berjaya insya-Allah dengan berkat usaha dan yang penting ialah hormat kepada mak bapak sayang pada guru, sayang pada orang tua. Jadi ingat saya sampai sini Pak Yazid dan saya bagi pihak PRKPP ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Encik Aziz bin Abdul Wahab, kaunselor daerah PPD Kuala Kangsar, para guru SK Perempuan Raja Mazwil Kuala Kangsar serta guru besar dan yang terutama sekali kepada anak sekalian. I love you kepada anak sekalian. InsyaAllah satu hari nanti kita jumpa lagi dalam masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. News semua, angkat tangan. Semua bye-bye semua. Angkat tangan.
Okey, cikgu Sia, cikgu Dorima, terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih Dato'. Bye-bye. Terima kasih Allah, jumpa Cik lagi. Aziz. Terima kasih murid-murid semua. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jadi anak-anak yang baik. Bye-bye lagi tengok muka sikit. Okey, bye. Okey, goodbye. Goodbye. Bye. InsyaAllah jumpa lagi anak-anak sekalian. Hello Dato'. Hello. Ya, terima kasih. Ya. Hello semua. Ya, silakan. Profesor baru masuk. Mungkin ada sesuatu Profesor nak cakap. Okey, Silakan. juga Okey. mohon juga Cik Aziz, saya dah hantar link. Kita keluar daripada link yang pertama ni, saya dah bekalkan link kedua dalam grup kelas masing-masing. Anak-anak pelajar pun boleh masuk dalam link yang kedua. Kita ada sesi kedua dalam setengah jam lagi. Jadi kita keluar link pertama dalam link ni, dan kita masukkan tengah berlangsung sesi kedua di link kedua. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okay, sekian, terima kasih. Kita ada dua sesi. Yang depan ni 11.30, 11 hingga 11.30 dan 11 12. Jadi ada dua untuk sesi guru dan untuk bapak. Kalau boleh join, kita join lah ya. Okey, sekian. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Selamat hari. Terima kasih. Terima kasih. Ifah. Bye.